Saya masih lagi tak puas hati tentang budaya. Terima kasih. Semalam sahabat Azad bercakap berapa jam. Terima kasih tak bagi. Sekarang ni saya nak buat terima kasih macam budak sekolah. Boleh. 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 Cakap mesti buat. Bukan cakap saja. Era globalisasi di alaf baru memerlukan masyarakat dan warga kerja yang mempunyai prinsip dan nilai hidup cemerlang untuk berjaya. Setiap organisasi memerlukan warga kerja yang memiliki prinsip yakin kepada diri sendiri atau jati diri. Mereka harus berani menonjolkan keyakinan diri terhadap keupayaan untuk menjalankan tugas dan menyahut cabaran demi cabaran. Mereka juga perlu tabah dan sanggup berulang kali mengusahakan sesuatu sehingga mencapai kejayaan. Mereka perlu sanggup mengatasi halangan dan rintangan dengan pelbagai cara. Keupayaan meyakinkan orang lain, khususnya rakan sekerja, adalah satu semangat dan prinsip yang jitu untuk mendukung semangat kerja berpasukan. Warga yang cemerlang adalah warga yang mengamalkan budaya kekitaan. Mereka sanggup dengan ikhlas menggabungkan usaha sendiri dengan usaha orang lain dalam pasukan untuk memperolehi pencapaian yang terbaik. Semangat kekitaan ini adalah untuk menyambungkan hubungan yang akrab antara semua staf-staf yang berada dalam universiti, supaya semangat kekitaan itu dapat digunakan untuk menghubungkan masing-masing dalam segala pergerakan kita, dalam segala aktiviti yang akan menjanakan sesuatu bagi universiti. Khususnya untuk menggerakkan ilmu itu sendiri, untuk mencongkil ilmu, untuk menambahkan ilmu dan untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar-pelajar misalnya. Segala pergerakan itu memerlukan kerjasama yang erat antara semua kaki tangan, semua staf, semua warga di universiti. Tak kira sama ada mereka kaki tangan akademik, kaki tangan sokongan atau kaki tangan pengurusan. Gelombang perubahan yang pesat melanda institusi pengajian tinggi turut menggugat kedudukan dan pencapaian Universiti Melaya. Apatah lagi setelah beberapa hasil penilaian menampakkan bahawa Universiti Melaya turut terkebelakang dalam cabaran dan perjalanan menuju Universiti Perdana. Please, in the university, don't talk politics. Don't talk here and there, politics. Let's talk academic. Let's produce it. And then we tell Perdana Menteri, sir, this is my product. And I shook his hand. Obviously, he will say, you are doing something. But probably not good enough yet. Menyedari hakikat ini, satu program menyeluruh menerusi gandengan usaha gigih, persahabatan yang kukuh dan semangat kekitaan yang jitu telah dirancang dan dilaksanakan. Menerusi budaya kekitaan yang menyeluruh dan jitu serta perancangan yang rapi, Universiti Melaya pasti boleh maju ke hadapan dengan pesat. Budaya kekitaan itu adalah dalam elemen budaya. Apakah makna kekitaan itu? Makna kekitaan itu one for all for one. Kita sentiasa bersama dalam senang dan susah. Kita menuju satu tuju arah, visi dan visi organisasi pada satu haluan yang sama.
Dalam pepatah Minang selalu kata, seliuk selimbai, kok ke kanan semua, kok ke kiri semua, boleh air dia pun bontong, boleh manusia dia sepakat. Ini ialah kata dasar orang tua kita dahulu. Tetapi harus kita menterjemahnya dalam mekanisme secara sistematik dalam masyarakat pengurusan moden hari ini. Persoalan sikap, semangat kerjasama dan budaya kekitaan ini diolah dan diterjemah menerusi satu kursus dan latihan kerja pemuafakatan telus Universiti Melaya, PTUM, bukan dalam suasana kesibukan kota dan tugas harian. Sekitaran di tempat ini, kamp di tepi sungai ini, adalah satu persekitaran yang unik, yang semula jadi, yang memberikan satu keinsafan kepada kita semua tentang betapa rapatnya kita dengan persekitaran natural atau persekitaran semula jadi. Persekitaran ini memberi kita satu pendekatan bahawa ilmu itu datangnya daripada sekitar kita. Manusia ini datang dari berbagai-bagai corak. Mereka datang daripada berbagai kaum, berbagai-bagai status dalam masyarakat. Ada yang kaya, ada yang miskin. Tetapi di sini semuanya serupa. Dengan adanya unggas-unggas di sekeliling, flora dan fauna di sekeliling, memberi satu pemikiran yang begitu original. Maka persekitaran inilah digunakan untuk kita merapatkan hubungan. Sebaliknya bertempat di Kamp Nadi Sungkai Perak, para peserta yang terdiri daripada kaki tangan Universiti Melaya yang terbahagi kepada beberapa kumpulan yang setiap satunya seramai 44 orang dibawa bersama-sama untuk menghayati iltizam Universiti Melaya bagi meningkatkan kecemerlangan. Program ini sehingga kini telah berjaya melatih sebanyak 22 pasukan penggerak nadi yang melibatkan kira-kira 818 orang warga kerja Universiti Melaya berorientasi bidang, disiplin dan tugas. Inilah akibat kurang disiplin kena denda. Kurang disiplin kena ini kunci. Sayu oleh kerana universiti kita mempunyai mengalami masalah yang teruk dari segi budaya. Banyak mana usaha cuba dibuat, tetapi sukar saya perhatikan dari segi metodologi pentadbiran dan pengurusan. Banyak tempat sudah saya ditukarkan dan pergi bekerja. Tidak ada masalah dari segi nak menggabungkan cara bekerja. Tetapi di Universiti Melaya saya duduk 6 tahun. Cukup pahit dari segi nak menggabungkan cara bekerja kita tu. Buat sistem, setengah ikut, setengah tak ikut. Dan ini yang payah. Tapi saya tabahkan hati untuk bersama-sama sahabat. Saya harus mengucap tahniah kepada saudara Naib Chancellor Saudara Anwar Zaini yang saudara AZ yang sekira mengambil satu inisiatif yang berani untuk merubah sekira Universiti Melaya yang telah terlalu lama berada dalam comfort zone, dan dengan apa yang dilakukan ini kita mengharapkan satu imej baru, corak baru, pendekatan baru, cara bekerja yang baru dan sudah tentu Universiti Melaya yang sifatnya baru. Sebelum ini kita lebih menumpukan pada kerja masing-masing. Saya rasa semua staf di Universiti Melaya mereka mempunyai hasrat kerja yang baik. Masalahnya adalah mungkin kita tidak bekerja secara pasukan. Tapi bila ada semangat kekitaan ini, kita faham bahawa apa yang kita lakukan memberi kesan kepada orang lain. Dan juga bila diambil secara keseluruhan boleh memberi kesan kepada kecemerlangan Universiti Melaya itu sendiri. Walaupun saya akui bahawa pendekatan beliau itu kadang-kadang agak menyusahkan kadang-kadang, seolah-olah begitu. Tapi untuk kebaikan bersama, untuk perubahan, kita harus bersedia untuk bersusah. Kalau kita berterusan dengan kesenangan, selagi itu kita tak berubah. Dengan kata lain, kita nak pindahkan daripada budaya orang lain, ya, memikirkan tentang tugas kita kepada satu budaya di mana kita sendiri bersama-sama
akan melaksanakan tugas kita, memikirkan bagaimana untuk meningkatkan kecemerlangan industri Melaya dengan menggunakan kekuatan yang sedia ada. There is no finishing line. The finishing line is when we depart from this world. Di Kem Nadi Sungkai Perak ini, warga kerja Universiti Melaya dibebaskan sementara daripada mengingati kesibukan tugas di pejabat. Namun ini bukan bermakna mereka datang untuk berehat dan bersantai. Di sinilah mereka dilatih dan diberikan pendedahan tentang erti pemuafakatan telus ke arah menjana kecemerlangan tempat kerja mereka, Universiti Melaya. Para peserta diberi latihan fizikal dan minda. Biarpun kelihatan seolah-olah mereka kembali semula ke alam pendidikan yang telah lama mereka tinggalkan, namun hasratnya murni. Mereka sama-sama menghayati cara hidup bermuafakat, semangat kerja berpasukan, menghormati pendapat serta pandangan orang lain, dan yang lebih mustahak lagi ialah supaya dapat menghayati rasa dan semangat kekitaan sebagaimana yang dihasratkan. Kem Nadi mengajar para peserta tentang perlunya semangat kerjasama dalam pasukan, perlunya konsep pemimpin dan kepimpinan yang kemudiannya akan diterjemahkan dalam budaya kerja cemerlang sekembalinya nanti. Kita jumpa lagi. Datang lagi kali. Tiada batasan waktu, tiada tempatmu tertentu, di gunung, di lembah, di darat, di air, siapapun hamba, keikhlasan doa, keagungan kasih, merubah takdir. Bila ku selari, diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani. Bila terkeliru, ku ucap namamu, terasa diriku kembali dipandu. Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri. Saya perhatikan banyak daripada kita telah dapat faedah daripada sini, dan saya juga perhatikan rakan-rakan saya di Akademi Islam yang datang ke sini dan dapat merubah, dan kami bersemangat sebenarnya untuk melakukan perubahan itu. Cuma ada kemungkinan dalam melakukan perubahan ini kita akan menghadapi banyak halangan dan perintangan, dan saya takut kalau kita kecewa. Tapi tak apa, itu satu perjuangan. Sebab dalam mana-mana perjuangan pun, kita tak mungkin akan dapat 100% sukses. Tak mungkin. Tak mungkin. Pada mulanya lah, tak mungkin. Jadi segala apa yang kita hadapi sekarang, UM dalam keadaan yang kritikal. UM telah digelar sebagai dinosaur yang pupus, yang tidak lagi dapat menghayati keadaan. Banyak universiti lain yang sudah lebih maju daripada kita. Tapi kalau kita menggelabah, kita tetap akan kalah. Kebenarannya kerana apabila kami yang dihimpunkan daripada kumpulan yang berbagai, sekalipun ahli PTUM, dan saya mewakili PTUM 1, kumpulan kami 32 orang sahaja, tetapi semangat kekitaan yang ditunjukkan oleh kumpulan saya itu tidak dapat dijual dengan harga yang murah.
Sebagai seorang tua, saya yakin bahawa sesuatu idea yang bagus itu, kalau sekiranya kita lontarkan secara ikhlas, lambat laun akan subur juga. Saya pun hampir pencen dan juga hampir nak meninggalkan zaman dewasa saya kan, masa zaman tua. Tapi bila saya sampai di sini, Pak Ayah meyakinkan saya bahawa saya ni bukan masuk pada zaman yang tua, tapi baru habis zaman remaja. Nak masuk zaman dewasa. Banyak lagi boleh beri sumbangan, insya-Allah. Di UM ini sekarang ini serentak, sederap, selangkah sepijak. Yang ringan sama kita jinjing, yang berat sama kita pikul. Bukit sama kita daki, lurah sama kita turuni. Ibarat sesangkak telur, pecah sebiji, pecah semua. Itulah semangat yang ada pada kita sekarang. Dan saya harap semangat ini kekal. Saya memperingatkan sekali lagi supaya kita tidak berhasrat untuk terlampau cepat kerana takut kecewa. ISO 2 Nak banyak-banyak kali. Banyak-banyak kali. Segala aktiviti yang perlu dilakukan oleh peserta semasa di kem ini banyak memberi pengajaran kepada mereka. Sesuatu kerja tidak akan dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa penghayatan, tanpa keyakinan diri, tanpa kepercayaan kepada orang lain dan dorongan serta sokongan orang lain. Semangat kerjasama, saling bantu-membantu adalah antara yang dipelajari semasa di kem Nadi ini. Para peserta kebanyakannya menyedari bahawa di sinilah mereka mula mengenali serta menginsafi kesilapan lalu. Mereka sedar dan insaf bahawa kata sepakat serta semangat kerjasama dan budaya kekitaan banyak membantu mendorong kejayaan dan kecemerlangan mereka dalam melaksanakan sesuatu tugas serta tanggungjawab. Kita boleh rasalah untuk keadaan yang tidak selesa pun kita cuba juga harungi. Selepas habis adalah baiklah, bahawa telah mencapai sesuatu. Boleh menyahut cabaran lah. Memang nampaknya susah sangat. Atas pun ada halangan, bawah ada halangan. Tapi dengan sokongan kawan-kawan kita boleh lakukan. Membina dan membentuk jati diri individu-individu yang datang ke sini supaya lebih berwibawa dalam menjalankan aktiviti tugas harian di Universiti Melaya untuk sama-sama mewujudkan membentuk Universiti Melaya itu satu universiti perdana pada satu hari nanti. Mana kita tak boleh buat satu benda tu sendirian. Saya sendiri telah duduk di dalam Nadi Chancellery. Semangat kekitaan tu dampak dengan mendadak. We are very friendly. Kita bila berjumpa, we know each other. And then ruang untuk kita berkawan, gap antara akademik dengan sokongan tu tidak nampak langsung. Rasa lebih rapat orang tu dengan kita. Kalau kita bandingkan kawan, penat. Teman, macam teman tu kita rasa okey teman saya. Macam sahabat ni kita rasa pasal dia ada di samping kita saja. Kadang-kadang kita nak panggil sahabat, bukan senang nak panggil sahabat. Jika baru kenal, macam mana nak jadi sahabat dah? Tak mungkin lah. Selepas 1 hari, 2 hari, setelah bergaul, makan bersama, tidur bersama, lepas tu kita anggap semua betul-betul sahabat dia. So bila kita panggil sahabat, terus menerus kita dalam sepenuh hati kita ambil mereka sebagai sahabat. Lama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Kini padamu
Kalau dulu kita tak kenal secara lateral dan juga secara vertical, sekarang ni sebab dicampur gaulkan oleh program Sungkai ini, kita betul-betul bercampur gaul daripada peringkat yang paling tinggi kepada peringkat yang paling bawah dalam 22 kumpulan, saya agaklah 82 kumpulan. We really know, walaupun tak sepenuhnya 41 kumpulan, tetapi setiap satu kumpulan tu ada dia punya kawan-kawan di tempat ini yang dulu hanya mungkin berkenal siapa saja, but now dia sahabat. Jadi itulah yang dilakukan oleh sahabat AZ dalam program ini, dan barulah terang kepada saya apa maksudnya we work together tadi. Bila ku sedari ku yang disayangi. 13 palang belakang. Palang. Sahabat, saya tak tahu arah perjalanan yang sebenarnya. Arah perjalanan yang sebenarnya sahabat-sahabat hanya akan tahu apabila sahabat-sahabat melangkah 30 langkah lagi ke hadapan. Dan sahabat-sahabat cuba minta pertolongan dengan Tok Janggut. Dia selamat teruskan perjalanan. 30 langkah. Ya? Ya? Kita masuk dalam poket. Okay, up, slowly. Pulang. Okay, baik. Okay. Jom. Kanan-kanan kita. Terima kasih. Okay. Tuan, go inside. Okay. Kami dari PT2 minta tolong tunjuk arah. Tak ada Tok Janggut. Banyak sangat betul. Kami minta pertolongan daripada Tok Janggut. Tok. Assalamualaikum Tok Janggut. Nama kumpulan? Saya daripada PT2. Villain dengan Manchester. PT2. Semua ahli kumpulan? Ya, semua ahli kumpulan saya sihat. Datang bilik yang baru. Gunakanlah dengan cermat. Juga kalau masih gunakan jalan dalam gelap. Jalan terus. Assalamualaikum. Janggut. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengalami bermacam-macam dugaan yang menyeramkan, menakutkan, dan juga daripada segi kami telah dapat belajar berfungsi sebagai satu kumpulan. Saya membagi dorongan kepada yang muda-muda. Kalau dapat, teruskanlah perjuangan ini. Di mananya ini menunjukkan kita punya sikap setiakawan, kumpulan, kekitaan. Jadi apa-apa pun permasalahan harus dikongsi bersama. Itu sebenarnya akan diterjemahkan dalam budaya kerja yang dimaksudkan dengan kekitaan itu maksudnya. Dan dalam konteks pengalaman ini sebenarnya dia akan memberikan satu semangat baru kepada kami untuk bekerja bila kembali nanti. Saya yang paling belakang sekali. Jadi memandangkan lilinnya dekat depan, bila dia jauh, saya macam tak nampak satu apa lah, macam ibarat orang buta lah, tak nampak jalan. Jadi saya memerlukan kepercayaan yang tinggi terhadap kawan-kawan saya yang kat depan. Macam Saud, saya kena pegang tangan dia tunjukkan jalan. Kalau saya tak pegang dia, memang saya tak tahulah mana nak pergi. Sebab apa, yang di belakang tu memerlukan bantuan pada kita. Jadi tumpuan kita sebagai perintis tu, mana dia naklah sentiasa prihatin dengan keadaan penunjuk yang diberi. Betul. Semua okey. Semua okey. Alhamdulillah. Perjalanan untuk kembali ke base camp
adalah melalui jalan yang cerah. Jika sahabat-sahabat masuk ke semak atau belukar, bermakna sahabat-sahabat perlu berpatah ke belakang dan teruskan mencari jalan yang cerah. Ada perasaan gerun sikit lah, tapi walau bagaimana pendapat sisi masalah. Ada seorang macam orang melompat, benda berjatuh. Masa tu kita ingatkan masalah je lah, minta kita tunjukkan jalan. Dalam perjalanan saya ada terjumpalah jubah putih dan ada bau. Saya lari dengan laju. Saya pun manusia biasa ya. Tapi macam mana saya tak nampak apa benda tu. Jalan je lah. Dia tak kacau saya tak kacau dia. Dan kita katakan dalam diri kita, jauhkan dari segala bala lah. Jadi konsep kebudayaan ini yang penting sekali, kita mesti mau ada macam bersatu hati. Dan kita mesti menguatkan semangat. Walau apa pun rintangan, kita sanggup menempuhnya. Itu satu budaya kita lah, sebab apa kita berkumpulan sama-sama. Masa tu tak tahu siapa lah, awak siapa, sama-sama. Bekerjasama lah. Kita memang Latihan dalam kumpulan dan perbincangan semasa kursus memberi peluang kepada para peserta meneliti diri sendiri, mengenali diri, tanggapan orang lain terhadap diri, serta mengenali rakan sepasukan. Menerusi latihan ini, peserta diberi peluang meluahkan perasaan dan isi hati, bersikap terbuka dan bersedia melakukan satu ancakan paradigma pada diri untuk berubah ke arah yang lebih cemerlang. Peserta berpeluang memberi pandangan dan kritikan terbuka tentang masalah pengurusan Universiti Melaya keseluruhannya. Mereka dapat mengemukakan cadangan dan tindakan yang boleh diambil untuk memperbaiki keadaan. Pendapat dan pandangan rakan-rakan diambil kira sebagai dorongan kepada diri untuk melakukan perubahan. Di sini juga peserta diajar bagaimana bertindak dan mengawal diri menghadapi sesuatu keadaan. Mereka diberikan pendedahan tentang keperluan kepada penetapan matlamat hidup sebenar, teknik mendorong diri menghadapi matlamat serta langkah berkesan mencapai matlamat yang ditetapkan. Latihan seperti ini banyak mengajar para peserta menilai diri dan kemudiannya mengamdakan merubah keadaan daripada yang tidak baik kepada yang lebih baik. Malah perkara ini juga sekembalinya nanti akan dipraktikkan dalam budaya kerja yang lebih baik oleh kaki tangan Universiti Melaya. Selepas Nadi disongkai, saya telah tukar nama kepada Profesor Albert Ismail. Kenapa dengan batin ni terdekat ni? Mulu, minum saya bukan? Lai kacau. Lai kacau. Kita foto sini lah. Plastik ke betul ni? Tapi selepas 1 tahun kita laksanakan projek kekitaan ini, baru saya sendiri sedar bahawa inilah asas bagi segala projek lain di Universiti Melaya, kerana projek Nadi merupakan projek pembangunan insan. Daripada situlah, daripada apabila insan itu terbangun, maka mudah sikit kita nak laksanakan projek-projek lain yang bertapak kepada kekuatan pembangunan insan. Kerana tugas yang diberi adalah satu amanah yang diberi oleh masyarakat. Maka penting sekali setiap warga kampus menghayati amanah itu dan menjalankan amanah itu seperti menjalankan satu ibadah. Ini dituntut bukan saja oleh masyarakat tapi oleh keluarga dan diri sendiri harus menuntut pekerjaan yang dilakukan itu dengan satu pekerjaan yang baik. Kalau kita ingin berubah, sedikit saja perubahan yang kita rela untuk kita ambil, sebab sehari ke sehari kita meningkat dari segi umur. Selangkah ke selangkah kita
maju ke depan. Jadi kalau kita cuba menahan diri, tak mau berubah, tak ke mana sampai terbang. We must do this and must do it now and not to wait. Kami diminta untuk membakar. Tetapi sebagai pembakar, ingin saya tegaskan, lawan tetap lawan. Beliau cuma ada satu pilihan. Kita juga harus melihat daripada apa yang berlaku adalah kurang wajar untuk membincangkan sesuatu yang miracle di sini. Yang miracle cuma dibincangkan di Sungai sahaja. Kejayaan Nadi Universiti Melaya banyak bergantung kepada pemahaman, komitmen dan penghayatan seluruh warga kerja terhadap tujuan, objektif dan perjuangan Nadi Universiti Melaya. Setiap peserta kursus ini perlu memahami bahawa kecemerlangan dan budaya kualiti dibina atas peluh dan keringat serta kerja secara beriringan dan seiringan di samping hasil pembinaan seluruh warga kerja Universiti Melaya bersama-sama dalam satu keluarga. Inilah yang cuba diketengahkan menerusi interaksi dan latihan pada setiap kali Kem Nadi diadakan. Penerapan nilai murni menerusi kursus ini adalah matlamat utama Kem Nadi diadakan. Kejayaan Kem Nadi bermakna kejayaan kepada warga Universiti Melaya, sekaligus menunjukkan kecemerlangan Universiti Melaya dalam semua bidang teras, fungsi dan kegiatannya. Kecemerlangan warga kerja Universiti Melaya adalah juga hasil kerjasama dan pemuafakatan warga universiti melaksanakan tugas dan peranan masing-masing. Kejayaan Universiti Melaya juga adalah hasil daripada ikatan persahabatan dan kekitaan di kalangan seluruh warga Universiti Melaya. Latihan di Kem Nadi bertumpu kepada pembangunan manusia dan kemanusiaan, pembangunan diri dan kesedaran diri. Inilah matlamat dan hasrat murni apabila warga Universiti Melaya dibawa ke Kem Nadi, Sungai Perak. Menerusi semangat baru, kesedaran baru dan budaya kekitaan yang jitu yang diperolehi di Kem Nadi akan melahirkan kerjasama secara kreatif yang dapat menjana dan mengembangkan kekuatan manusia, kekuatan pengurusan, kewangan dan infrastruktur sebagai tapak kukuh ke arah kecemerlangan Universiti Melaya. Terdengar bisikan mesra, kalimah keramat bermentera, bermulanya siang, berakhir malamku, tak akan ku jemu menyebut namamu. Tiada batasan waktu, tiada teman.